Dan ada seorang perempuan disebut oleh Al-Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu taala anhu dalam sirah beliau. Katanya ada seorang perempuan di kalangan Ansar. Qutila abuha wa akhuha wa zawjuha. Terbunuh bapaknya, saudaranya dan suaminya. Habis terus. Pak dia meninggal, dia punya suami dia meninggal, saudara lelaki dia pun meninggal. Tak kira sama ada abang ataupun adik dia, wallahu a'lam. Bila korban ni perempuan ni di kalangan Ansar. Yauma Uhud, pada perang Uhud. Nah, pada peperangan Uhud. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami dia, ayah dia dengan saudara dia ikut perang Uhud. Dan salah seorang daripada 70 orang yang syahid dalam perang Uhud adalah ketiga-tiga orang yang paling rapat dengan wanita ini. Apa yang dia buat tuan-tuan waktu ketika mana Rasulullah sampai bersama dengan para tentera Nabi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Yang mula-mula dia tak tanya langsung tentang pak dia. Dia tak tanya di mana jenazah suami dia. Dia tak tanya langsung di mana adik-beradik dia, adik ataupun abang lelaki dia tadi. Maka kata dia, ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kena dengan Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni dulu yang ditanya oleh wanita ini. Maka orang-orang menjawab, khairan. Qalu khairan. Nabi baik, jangan bimbang. Huwa bihamdillahi kama tuhabbibin katanya. Kama tuhabbibin atau kama tuhabbiban. Seperti mana yang kamu sukai, seperti mana yang kamu cintai, macam itulah Nabi keadaannya dalam keadaan yang baik. Qalat, kata perempuan ni, arunihi hatta anzura ilaih. Tunjukkan saya di mana Nabi sehingga saya boleh tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa dia kepada Nabi kita Muhammad. Bila tengok Nabi, maka kata dia, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Semua musibah setelah melihatmu ya Rasulullah menjadi kecil. Tak ada apa ya Rasulullah. Setelah semua perkara yang berlaku kepada saya, itu tidak ada nilainya. Setelah saya melihat kamu dalam keadaan yang aman dan tenang ya Rasulullah. Kamu dalam keadaan selamat ya Rasulullah. Karena perang Uhud antara perang yang getir. Yang berlaku kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ada sahabat yang dipotong hidungnya. Ada sahabat dia ni perang Uhud ni perang balas dendam. Perang balas dendam yang paling berat yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada golongan muslimin. Karena mereka dah target dah siapa yang mereka nak bunuh pada perang Uhud. Tuan-tuan baca sejarah ataupun sirah perang Uhud, akan tengok bagaimana getirnya peperangan Uhud dan bagaimana getirnya tindakan Nabi untuk meletakkan kita nak perang di mana. Sehinggalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik pada waktu tersebut, mencadangkan kepada Nabi, sebab Nabi cadang untuk bertahan di Madinah. Nabi kata kita bertahan di Madinah cukup. Tak payah keluar daripada Uhud. Tak payah keluar ke mana-mana tempat. Duduk dalam Madinah kita bertahan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bangun. Dia kata, ya Rasulullah, jangan nodai keperawanan Madinah. Madinah ni perawan. Jadi jangan dinodai dia. Dia tak ada salah apa pun Madinah ni. Maka dia pun nak serang kita, sebaiknya kita keluar daripada Madinah ni lah. Maka Nabi pun bila dengar macam tu, tak apalah, dah bagi cadangan macam ni, kita keluar. Keluar. Sampai di satu masjid, panggil Masjid Mustarah. Tak betul, minta maaf. Masjid Dir' dipanggil. Masjid Dir' di kawasan hampir dengan Bukit Uhud. Satu masjid sekarang ni ada masjid dipanggil Masjid Dir'. Masjid Dir' ni masjid Nabi pakai baju perang Nabi 2 lapis. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah Al-Munawwarah, saya baru balik 2 hari lepas. Baru balik umrah 2 hari lepas. Bawa jemaah. Jadi tarik nafas pun tak ada lagi. Lepas tu dah jumpa Adli. Adli orang kampung orang Tamani ke? Orang Tamani lah. Dia yang urus tu. Dia duduk kat sana. Dia hantar mesej kata, saya minta maaf, saya duduk kat sana pula dah. Jumpa dia kat sana. Baik. Jadi di masjid tersebut bila sampai, sebelum Nabi bertolak ke Masjid Dir', apa yang berlaku? Para sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu datang ke depan masjid Nabi, ke depan rumah Rasulullah dan bagi tahu kepada kaum muslimin, dia kata, wahai kaum muslimin, kamu telah mengingkari apa yang Nabi inginkan. Hari ini kita serahkan kepada Rasulullah apa yang Rasulullah inginkan. Sebab semalam ada orang bangun dan membangkang Nabi SAW. Nabi bercadang nak bertahan di Madinah. Tiba-tiba ada orang bangkang. Sebab dia Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Dia yang bagi cadangan. Tapi dia tak sebutlah nama. Dia tak ada orang bangkang. Jadi kita ikut dengan cadangan Nabi. Kita ikut dengan kehendak Rasulullah SAW.
Jadi bila disebut macam tu, Rasulullah kata dah semalam semua pakat setuju. Kata kita akan keluar, maka kita akan keluar. Maka bila keluar, sampai di Masjid Dira, Nabi sekali lagi diminta cadangan pada waktu tersebut oleh para sahabat. Sebab Nabi dah mimpi sebelum tu. Malam sebelum berlaku peperangan Uhud, beberapa malam sebelum berlaku peperangan Uhud, Nabi mimpi. Nabi menunggang kibas yang besar. Kemudian Nabi mimpi beberapa ekor lembu besar mati dalam medan tersebut, dan kemudian pedang Nabi patah. Jadi Nabi takwilkan. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kata peperangan ini peperangan yang getir. Menaiki kibas yang besar tadi bermakna saya akan melakukan perkara-perkara yang tidak elok kepada ketua mereka, pada ketua Quraisy. Sebahagian daripada ketua mereka nanti akan dibunuh. Dan matinya lembu-lembu besar dalam mimpi tersebut bermakna ada sahabat-sahabat agung yang akan mati dalam peperangan tersebut. Sahabat-sahabat yang besar-besar, yang agung-agung akan syahid dalam peperangan. Dan pedang Nabi patah maknanya akan ada perkara yang bermasalah. Ada situasi yang kurang diinginkan dalam perkara tersebut. Jadi bila macam tu yang sahabat bangkit pada pagi esok, kita ikut cadangan Nabi. Nabi kita dah semalam dah setuju, maka kita kena keluar. Sampai di Masjid Dira, Nabi pakai baju perang yang kedua. Jarang Nabi pakai baju perang dua lapis. Sebenarnya pergi perang satu lapis ya. Ni dua lapis pakai. Dua lapis pakai ni maknanya ni memang betul-betul nak sungguh-sungguh. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, kita patah baliklah. Kita patah balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Kita bertahan di sana. Kerana nampak suasana berat ni. Nabi kata tidak ada seorang Nabi yang dah memakai baju perang, dia akan buka balik baju perang dia. Nabi dia pakai baju perang, dia tak akan tarik balik. Maka terus sahabat kata, kalau macam tu Rasulullah, kami di belakang kamu Rasulullah. Kami tak akan tinggalkan kamu sekali-kali. Maka mereka pun bersama dengan Nabi kita Muhammad. Siapa yang lari balik malam tu? Yang lari balik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang bagi cadangan suruh keluar, betul dia pula lari patah balik. Ini perangai. Dia patah balik dengan 300 orang yang ikut dengan dia. 300 munafik dan juga sebahagian orang yang hatinya tidak kuat patah balik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tanpa minta izin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak minta izin langsung. Kok pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah, saya nak minta izin nak patah balik. Nak bertahan di Madinah kan. Buat bila alasan pun memang dah munafik kan. Dia akan buat alasan macam-macam lah. Tak. Lagi biadabnya, tak ada langsung bagi tahu apa-apa kepada Nabi, terus patah balik sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dan berkuranglah tentera muslimin pada waktu tersebut daripada 1000 lebih kepada 700 lebih saja pada waktu tersebut. Dan mereka terus juga, para sahabat terus juga pergi, dan diringkaskan cerita, berlakulah pertempuran yang besar di antara musyrikin dengan para sahabat Nabi. Dan perangan tadi mereka telah tumpukan berapa orang yang mereka akan bunuh. Sayyidina Hamzah, dan beberapa orang para sahabat yang telah bermimpi pada malam tersebut, saya telah terbau bauan syurga min nahwil Uhud, daripada arahnya Uhud. Sayyidina Qaisamah radhiyallahu taala anhu mimpi pada malam tersebut. Anaknya datang kepada beliau, bagi tahu kepada ayah, jomlah duduk dengan saya. Anak dia dalam taman yang cantik. Dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi anak saya dalam taman-taman yang cantik. Apa makna mimpi tersebut? Nabi kata, itulah syahid. Maknanya kamu akan syahid nanti. Dan dia syahid dalam peperangan tersebut. Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu pergi dalam peperangan tersebut, dipancung, dikerat hidungnya, ditetak tangan dan badannya sampai hancur. Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu, ini bapa saudara kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pak saudara beliau. Ditetak sampai tak dikenal langsung Sayyidina Anas bin Nadir. Yang kenal adik perempuan dia saja. Nampak jari dia. Jari dia ada tanda. Yang tu saja kenal, kata ini Sayyidina Anas bin Nadir. Macam tu sekali. Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, bapa saudara Nabi kita Muhammad, dibelah dadanya. Dikeluarkan jantungnya. Kemudian dikerat hidungnya. Kemudian dikelar-kelar badannya. Ditetak-tetak tubuhnya. Sampai Nabi SAW waktu ketika melihat badan Sayyidina Hamzah, waktu Nabi suruh sebahagian sahabat pergi tengok bagaimana keadaan sahabat yang syahid, maka sebahagian sahabat pergi. Bila pergi tengok, nampak Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Bila nampak Sayyidina Hamzah, sahabat kata, jangan patah balik bagi tahu kat Nabi. Karena kalau bagi tahu kat Nabi, nanti Nabi akan sedih. Dalam keadaan Sayyidina Hamzah macam ni. Maka bila tak patah balik tu, terkaget dekat situ, terkejut duk tengok jasad Sayyidina Hamzah, Nabi datang pada waktu itu. Nabi datang dan Nabi tanya, bagaimana keadaan para sahabat kita semua?
Maka semua terdiam. Nabi datang tengok Sayyidina Hamzah, menangis Nabi SAW. Nabi kata, kejam betul mereka lakukan kepada tentera muslimin, kepada kaum muslimin. Dan kalau berlaku balik, kata Nabi, aku akan balas lebih daripada ini lagi. Turun ayat Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, jangan buat macam tu. Nah, Allah Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi SAW tarik balik pada waktu tersebut apa yang Nabi inginkan untuk dilakukan kepada musyrikin. Ini perang yang kejam, tuan-tuan. Perang yang sangat kejam. Nah, ditetaknya sahabat, dikeratnya para sahabat, dihancurkan badan para sahabat yang dah wafat, yang dah meninggal dah. Dia hancurkan lagi jasad-jasad tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang berlaku kepada para sahabat yang mengikuti peperangan Uhud pada waktu tersebut. Saya bukan cerita yang tu. Saya nak ceritanya, kata wanita ini ketika ibunya, ayahnya, saudaranya dan juga suaminya wafat dalam peperangan Uhud, dan kita sedia maklum bahawa peperangan Uhud peperangan yang dahsyat, dan orang yang terkenal dalam perang Uhud ni biasanya jasad mereka tidak ada yang baik kecuali Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hanzalah sahaja yang dibiarkan, tidak diapa-apakan jenazah beliau kerana diminta oleh bapa beliau Abu Amir. Abu Amir bapa kepada Hanzalah, dia tidak Islam lagi. Nah, tapi dia disebabkan kerana musyrikin Quraisy menghormati dia, dan dia berada dalam tentera musyrikin Quraisy, dan dia pesan kepada tentera musyrikin Quraisy bila tengok jenazah anak dia, dia kata, tolong jangan apa-apakan dia. Nah, tolong jangan buat dia apa-apa. Nah, hormatilah jenazah dia. Maka dibiarkan, tidak diapa-apakan jenazah Sayyidina Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu taala anha kahwin pada malam tersebut dengan siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan dia kahwin dengan siapa? Tahu kata Sayyidina Hamzah kahwin. Lepas tu ghasil malaikah, yang dimandikan malaikat. Malam dimandikan malaikat. Semalam tu bersama dengan isterinya, kemudian keluar perang. Tak ada nak mandi wajib. Lepas tu meninggal. Itu yang kita tahu. Siapa bini dia? Nah, siapa bini dia? Siapa jawab saya bagi 200? 200 apa saya tak baik. 200 riyal boleh jadi kan? 200 rupiah pun boleh. Ikut suka saya. Siapa jawab saya bagi 200? Saya kira 3. 1, 2, 3 jadi. Nah, habis duit saya. Ada orang pernah tanya dekat Al-Imam Abu Nu'aim. Orang tanya ke Imam Abu Nu'aim, bini iblis nama apa? Orang tanya kat dia, bini iblis nama apa? Imam Abu Nu'aim jawab apa? Oh, dia tak jemput kunuri kahwin dulu, dia kata. Iblis tak jemput kunuri kahwin dulu, tak tahu nama apa. Takkan tuan-tuan nak jawab yang tu ke? Hanzalah tak jemput tu, Sayyidina Hanzalah tak jemput kami pun pergi kunuri dia. Siapa dia nama isteri dia? Nama isterinya Jamilah. Sayyidatuna Jamilah. Anak siapa? Anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak ketua munafik. Nah, tapi anak semua Muslim. Anaknya semuanya adalah mukmin yang kuat iman mereka. Apa dia ya? Tak betul. Jadi tuan-tuan, Sayyidatina Jamilah malam berkahwin dengan Nabi. Sebelum tu Nabi dah beritahu kata akan berlakunya peperangan Uhud. Akan berlaku perang. Kerana tentera musyrikin telah bersiap untuk nak menyerang kota Madinah. Nabi SAW beritahu kepada golongan muslimin, orang-orang muslim pada waktu tersebut, sahabat Nabi SAW semua pakat bersiap dah. Termasuk Sayyidina Hanzalah. Dan Sayyidina Hanzalah datang jumpa dengan Nabi Rasulullah, seminggu lagi perkahwinan saya. Kalau kamu izinkan untuk saya tangguhkan ya Rasulullah. Saya tidak akan kahwin. Saya tangguhkan perkahwinan saya. Nabi kata jangan tangguhkan. Kamu dah bersiap dah lama dah. Maka teruskan perkahwinan. Maka diadakan juga perkahwinan. Malam perkahwinan tersebut, Sayyidina Hanzalah bersama dengan isterinya. Kemudian pagi esoknya bangun subuh. Setelah mandi, solat subuh bersama dengan isterinya. Waktu dia bangun untuk nak capai pedang dan juga baju perangnya, isterinya pegang sekali lagi jubah dia. Sayyidatina Jamilah pegang sekali jubah dia, dan kemudian dia pun terduduk, dan kemudian isteri dia peluk dia sekali lagi. Dia peluk, lepas tu buat macam apa? Renyih saja. Kemudian berlakulah sekali lagi hubungan tersebut. Lepas berlaku hubungan tu lah, dengar bunyi semboyan, terus Sayyidina Hanzalah bangun, dan kemudian tanpa berlengah, terus pergi ke medan. Ini kerana dia tak mandi. Dia mandi dah semalam. Ini hubungan kali yang kedua. Selepas sembahyang subuh. Berlaku lagi kali yang kedua, pengantin baru tuan-tuan. Dia kan kira waktu. Jadi, terus juga pergi perang. Itu yang menyebabkan beliau tidak sempat mandi. Dan ketika dia syahid, dilihat jenazahnya, juga nak diapa-apakan oleh musyrikin. Mereka pun nak kerak juga jenazahnya, tapi dihalang oleh bapaknya Abu Amir. Jadi bila Abu Amir kata macam tu, mereka pun tahan.
dan dia dimandikan jenazahnya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Hanzalah digelar ghasilul malaikah. Nah, orang yang dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan beliau.